الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء ومرسلين الملائكة المقربين وشائر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت تعلم والتعلم والتذكير والتذكر بوجه الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mengucap syukur puji kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, yang mana dapat sama-sama kita melakukan ibadah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sentiasa diberkati dalam kehidupan kita, sama ada di dunia maupun akhirat. Dan insyaAllah pada malam ini kita sambung pada pembicaraan kita, iaitulah dalam kitab Hidayatus, kitab Bidayatul Hidayah, iaitulah pada bab menyatakan cara-cara meninggalkan maksiat. Maksiat ni. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulufid darain amin. Muka surat 121. 121 dia nak menyata pada kita tentang mana? Dulu dia sebut wajib dan patut dan sayugia. Wajib bukan kata harus dah lah. Memelihara oleh seseorang itu akan segala anggota badannya. Meninggalkan maksiat zahir mana? Itulah yang pertamanya lidah. Sebut dahulu. Itulah mulut. Dan seterusnya ni nak jaga pada kita. Dulu sebut mata dan telinga. Dan ni masuk pada bicara mana? Iaitulah nikmat pendengaran. Mana kata nikmat telinga lagi lah. Telinga ni orang kita duk dengar hari-hari ni. Tu telinga tu. Telinga tu lah yang syarak suruh jaga, suruh pelihara. Bukan tak mahu dengar, bukan suruh pekak, dah, bukan suruh tutup telinga tu, dah, suruh dengar. Tapi dengar pada perkara yang disuruh oleh syarak. Tu. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat, mana salah guna? Ingat baik, zalim ni ialah meletakkan suatu perkara bukan pada tempat dia, suatu perkara yang dijadikan bukan karenanya. Mana tu panggil zalim. Apa ni? Kita letak suatu perkara mana? Contoh telinga. Telinga ni Allah Ta'ala menjadikan pada kita tujuan dia. Tujuan menggunakan telinga untuk beribadat, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Maka urusan dunia ni mana? Hak perkara yang tidak membawa kepada perkara yang haram.
Mana contoh kita kerja, kita berniaga, kita berjual beli, kita nak tanya bab apa panggil cari nafkah lagu mana, nak belajar je belaka tu, bab dunia tu. Tapi perkara tu dibolehkan. Hak tak bolehnya ni perkara yang haram masuk. Mana? Duk ngopak kat orang, duk ngacung kat orang, duk buat fitnah pada orang. Hak tu dengan hak tu hak haram tu. Lepas itulah dia kata, apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu ni, telinga ni pergi salah guna. Letak bukan pada tempat hak disuruh. Lagu mana contoh kata salah mendengar ni? Seperti engkau mendengar maksiat. Maksiat ni tiap-tiap suatu perkara yang dikatakan derhaka pada Allah Ta'ala. Mana maksiat? Seperti dengar mana? Iaitulah apa panggil nyanyian yang menyebabkan menyeleweng akidah. Mana lagu black metal apa panggil lagu Linkin Park contohnya. Mana kata bila dengar tu boleh meruntuhkan akhlak. Dengar tu. Mendengar maksiat lagi mana? Seperti maksiat ataupun dengar orang mengopak, maksiat tu benda derhaka. Ataupun dengar orang buat fitnah, orang menaburkan fitnah, ataupun dengar tepi kain orang, boleh dengar kita orang ni, boleh dengar. Ya panggil hendak dengar. Ataupun duk lalu tepi rumah orang, lak kau celah dini cakap benda ada orang ni dak baru nikah ni, kita dengar. Orang ni saja tu cakap benda dengar perkara haram. Dan lagi pula maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri. Kata orang ni panggil buat zalim pada diri sendiri. Itu panggil zalim. Allah Ta'ala menjadikan telinga tujuan guna untuk dia, untuk guna perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang harus. Tiba-tiba guna telinga ni guna pada perkara-perkara yang haram. Tadilah. Maka orang ni telah mengkhianati terhadap diri sendiri. Apa panggil buat zalim, khianat diri sendiri. Nak panggil zalim diri sendiri ni. Dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntunganmu. Mana? Keuntungan akhirat. Keuntungan mana? Keuntungan akhirat. Sepatutnya dengan telinga dia kata kamu boleh mencari keuntungan akhirat melalui telinga. Mana keuntungan akhirat melalui telinga? Macam kita dengar majlis ilmu yang kita ada malam ni, ataupun mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar zikir-zikir menyebut nama Allah Ta'ala, dengar qasidah memuji Nabi SAW, masuk tu. Mendengar perkara-perkara yang baik. Mana kata orang ni yang mana dan engkau menyalahgunakan suatu alat mana? Telinga ni lah. Yang sepatutnya alat telinga ni engkau guna untuk mencari keuntungan mana? Keuntungan akhirat. Bukan setakat mulut je. Telinga pun mana? Boleh juga dapat pahala dengan telinga. Kita dengar benda baik dapat pahala. Dengar ayat Al-Quran boleh pahala. Boleh pahala tak sebut pun dengar je. Boleh pahala. Dengar orang selawat Nabi, dengar. Sebab itulah Nabi kata, jangan kamu jadi bakhil, jadi kedekut. Tapi bila dengar selawat Nabi, jangan senyaplah. Nabi kata, la bakhilu, janganlah kamu jadi orang yang kedekut. Kata sahabat, ya Rasulullah, guana kedekut ni? Dia telah man mereka yang idza apabila disebut akan namaku, maka dia diam bisu tak kata dia. Orang sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, isnya dok kata dia, dok menyaut lagi. Kenapa kata? Hati-hati mu orang gini, orang kedekut ni nak kenal ni. Mana bila dak sebut nama ni bimbang esok tak dapat pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah engkau berkata bahawa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang berkata sahaja. Dia kata dosa orang hok cakap dia je lah dosa. Kita hok dengar tak benda pun.
Kita tu dengar je ngendak dah cakap lagi ya. Kebetulan kita puas-puas agak duk seorang rumah pun. Rasa nak tubik-tubik kedua ni dah molek dengar cakap kita dengar ialah pasang ialah telinga. Nah. Dengar tu dengar je. Patut kata angguk ya. Nah, seolah-olah mana? Dialah yang membuka jalan bagi orang empat. Kerana orang nak kata-kata ni suatu kataan, tak ada orang cakap seorang. Nah. Tara orang kalau orang pakai benda earphone link halen bluetooth tu duk seorang suka kata gila kan dia apa cakap dengan orang tak ada kalau cakap seorang tu gila tu. Mana kata mesti ada orang yang mendengar. Maka kata Nabi jangan kamu suka kata Imam Ghazali rahmatullah, jangan kau berkata bahawa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata sahaja. Tetapi dia kata dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar perkataan itu. Orang hak dengar pun kena juga. Ingat ke orang khabar je bahagia gak. Kau dengar pun bahagia gak juga, kena juga, dosa juga. Tu dengar dak buat benda pun dengar je pasal ni gitu je. Dosa juga Nabi kata. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul muktabaini. Sesungguhnya orang yang mendengar sesuatu, seorang yang mengupak, ikutlah orang mengupak ke dengar orang mana ni, dengar orang yang menipu ke, ataupun dengar mana akan benda-benda yang mana benda hak karut marut mana hak panggil hak jenis menipu dengar syair dengar patut tapi hak jenis menipu lah ke dengar hak menipu maka sebab bila dengar benda tu terkadang dia akan terdetik dalam hati berasa nak menipu juga berarti suruh hindar tu dengar perkataan-perkataan itu dan adalah bersekutu di dalam dosanya dengan orang yang berkata itu mana orang hak dengar dengan orang yang berkata-kata ni kok orang panggil dua orang tu berkongsi dosa. Bukan kata balik orang kata orang dengar pun berkongsi dosa, orang panggil share lah dua orang tu. Warna ni ada kongsi dia ni. Kongsi dia kongsi pada dosa. Tambah orang kita kongsi dosa. Hak duk ada ni pun duk orang nak tahan dah. Tak orang nak tanggung lah. Mari pula orang lain. Allah kau dak lagi, kau berat lagi. Maka katanya lagi bahawasanya dan dia juga dikira salah seorang dari dua orang yang mengupak. Tu panggil berkataan dengan telinga. Sebab itulah kata Habib Muhammad Al-Haddad menyebut telinga ni juga merupakan satu nikmat Allah Ta'ala yang terbesar. Nikmat Allah Ta'ala paling besar lah. Mana dan diciptakan Allah Ta'ala untuk hambanya supaya ia boleh mendengar akan kalam Allah Ta'ala dan akan kalam hadis Nabi. Itu telinga orang jadi besar nikmat ni dengar akan ayat-ayat Al-Quran sebab orang terkadang ada orang berasa hati dapat pintu hidayah Allah Ta'ala ni tengah daripada dengan dengar suatu kataan dengar baca Quran Allah tak berasa jelira pada dalam hati dengar je mana ayatnya besar nikmat telinga ni dan perasaan manusia itu mana dia akan terbentuk atas apa hak dia dengar kalau dia dengar benda sedih mana dengar benda tengok cerita Nustang sedih pas diri teruk lah tu tengok cerita Nustang sedih pas diri tisu habis berkotak-kotak ni teruk lah tu kita biarlah dengar Al-Quran tu Allah berasa mana dengar bila ayat-ayat Allah Ta'ala berasa sedih azab dan lagi pula kata bila dengar perkataan-perkataan yang mana yang membawa kepada semangat jadi semangat maka faedah telinga ni kalau telinga pekak orang cakap bab semangat benda bunyi wah tak faham benda kita pun apa tak dengar kurang nikmat itu. Maka itulah kata nikmat ni kata Ibu Abi Abdullah Al-Haddad dia kata bahawa serta kalam ulama al-hukama daripada golongan orang soleh daripada hamba Allah Ta'ala dan semua itu adalah jalan
untuk mendapat pelbagai faedah. Untuk dapat faedah ni faedah ukhrawiyun, faedah akhirat. Dan manfaat untuk menempuh jalan ke mardatillah, jalan redha Allah Taala. Habis tu mana tu setengah daripadanya. Sebab itulah kata setengah daripada kalam Syekh Abdul Qadir Jalani dalam sebuah dalam kalam dia kata mana dawamu ala sima'il mawa'izi. Mana kata manusia ni dia akan berubah atas apa hak dia dengar. Kalau dia dengar orang tu dia aja dengar. Sebab itulah Allah Taala suruh jauh inna ba'dadh dhanni ismun. Hendaklah kamu jauh dirimu kepada sengkaan tak molek. Terkadang orang nak cerita, dia tu tak baik sangat, sebab tu haram kita pergi bukan orang. Orang ni asal berasa dia baik dah. Tiba-tiba kita pergi bukai, jadi mana? Kita bila dengar gitu, berasa nak tilik jahat lah orang ni. Jadi perasaan tak molek dah. Dulu kita suka baik, dia tak ada masalah pun. Tapi bila orang dok cerita, sedangkan maksiat hak dia buat tu tidak ada berkaitan dengan orang. Maksiat diri sendiri je. Jahat diri sendiri je. Tiba-tiba kita cerita bukan aib orang tu. Bila orang dengar, mana pasang? Allah dok suka setarang. Orang apa baik sangat. Awak panggil tolong orang, rupa-rupanya dok pakai juga. Dok pakai dia. Bukan dia melainkan lah kalau dok pakai dia menyebabkan dengan orang lain. Apa? Dalam kampung tu jadi menyusuh dengan dia, mana kata masyhur dalam kampung tu memang dia ni seorang ni payah kira dah. Payah nak buat guana dah. Itulah kita. Ni masalah peribadi dia dengan Allah Taala. Kita cerita kat orang. Bila orang dengar, dia tak sukalah nampak baik sangat, mari surah. Rupanya mak epik punya contohnya dah. Contohnya. Rupanya kaki lipat contohnya. Ikutlah. Dan sebab itulah kata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam sebuah kalam dia kata, mana kita ni hendaklah kena sentiasa dengar nasihat. Sebab apa? Sebab Nabi kata al-insanu la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Manusia ni tak boleh lari salah dan silap. Tak usah lari kata aku hebat dah. Tetap salah juga. Duk sejuk duk molek-molek dah pelan-pelan gini, salah semacam ada juga salah. Batulah bila kita ni sentiasa melakukan salah dan silap, batulah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia kata dawim ala sima'il mawa'izi. Mana? Selalulah mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Kita ni kena ada seumur kita dengar nasihat baik. Betul kita cari jumpa orang-orang soleh, jumpa orang panggil ulama-ulama, kita jumpa tahu ada tak benda nak nasihat kita, tak benda orang boleh pakai untuk kita mentara hidup atas dunia ni. Ini nasihat. Dengan urusan kita hari kerja kita nak buat guana, nak buat hubungan kita ni sentiasa hidup dengan ibadat ni. Maka betul kita kena dengar nasihat. Sebab apa kata Syekh Abdul Qadir? Fa innal qalba, bahawasanya hati kita ni idza ghaba anil mawa'idhi amiya. Dia kata bahawasanya hati apabila kosong daripada nasihat-nasihat. Kita tengok Muslim PKP hari tu kuliahnya tak ada, dengarnya tak ada, Allah rasa kosongnya dalam 2 tahun tak dengar kuliah. Tapi lagi orang ada aja dengar, tak ada masalah, biasa je. Kita ni hak aja dengar dah mari-mari, tiba-tiba tak boleh dengar, Allah rasa Allah kosongnya, rasa tak ada benda rasa. Mana? Nak ayatnya mana situ? Bahawasanya apabila hati ni ketika kosong daripada nasihat yang baik-baik, maka hati akan menjadi buta. Tak jadi buta. Mana? Berasa benar benda dia buat, walaupun benda tu bertentangan dengan syarak sekalipun. Di sisi Allah Ta'ala kata benda ni tak boleh. Maka mana? Maka haram. Macam orang nega cedok. Oboh cedok nega. Dia kata kita nega, kalau orang dengar nasihat sekali, dia kata tak boleh nega gini. Tapi kalau orang hak tak biasa dengar nasihat, air marah pula. Kita ni banyak mana modal. Macam-macam.
Nak ada padang lagi gitu. Tiba-tiba mana makan kullu lahmi min harami fanarabi. Tiba-tiba makan daripada hasil yang haram. Tak. Leni kawin cedok buh. Tak. Boleh banyak mana? Hanya tu lah. Kalau boleh sikit. Dan lagi pula dia kata bahawasanya sebab itulah mana nak dengar nasihat ni melalui dengan telinga. Tapi bila balik orang dengar, sebab itulah kata Syekh Imam Ghazali rahimahullah taala, mendengar menerima nasihat itu terlebih perik daripada memberi nasihat. Beri nasihat mudah, nak terima nasihat Allah dia kata perik nak boleh terima. Mana? Kerana nafsu syahwat kita ni. Terkadang pergi nasihat ni budak sekolah tadika nasihat tau. Budak sekolah baru hujah 2 dia kata pak weh dak kena pak buat gini ni hak kita belajar gini. Mau ni siapa dia nak nasihat aku? Walaupun dak kena pun payah batin maka dia kata mana? Hak ni lah hak paling payah. Nak menerima nasihat lebih payah daripada mana? Beri nasihat. Itulah sebab itulah kita kena buang sifat-sifat ego dah. Sifat sombong tu buang. Sebab itulah kalau orang yang tak boleh nak terima nasihat tu setengah daripada orang sombong juga tu. Setengah daripada sifat sombong, bila dia beri nasihat tak mahu terima nasihat orang. Orang kata lagu mana? Tapi orang hak nak nasihat tu kena pandai lah. Jangan depan orang ramai ni dah belah-belah kata nak marah kat orang punya masa nasihat, dah lepas tu imam salam ambil speaker ni dolah ni mana dak gini. Tu malu kat orang pula. Tu dak kena tu. Berapa nak nasihat tapi dak kena. Nak apa orang tu panggil nasihat, atau orang panggil natihah. Apa natihah? Orang panggil nak mudah orang tu. Mana kata nak wi orang tu aib depan orang ramai. Ni haram pula. Nak nasihat dia pergi jumpa sama seorang cuit sekali tak. Kita ada benda nak kabur sikit. Tu lain antara dia 2 orang je orang tak tahu. Tu panggil nasihat, tu panggil betul-betul nasihat. Hak royak cara umum ni dia lain pula. Ni hak jenis kita berasa dia tak kena. Kita nak royak lagu mana? Jumpa sama-sama diri. Dan lagi pula dia kata bahawasanya ni habis dari segi bab telinga dia. Banyaklah faedah telinga ni. Kita nak mana nak jual, nak beli, kena ada telinga. Nak akad nikah kena ada telinga. Ni akad nikah 15 kali berapa? Allah pekak rupanya payah nak akad tau. Contohnya lah. Dan lagi pula yang seterusnya iaitu lah yang ketiga, anggota yang perlu dipelihara akan ialah anggota lidah. Anggota lidah. Anggota lidah ni apa dia? Allah Ta'ala telah menciptakan bagimu lidah. Apa tu Allah Ta'ala bagi lidah ni? Ni lidah cakap ni, hak bunyi suara ni melalui lidah ni. Supaya engkau dapat berzikir dengannya. Sebab itulah yang paling afdal Nabi suruh duduk dalam majlis zikir. Atas Nabi kata idza marartum mir riyadil jannah, apabila kamu lalu dekat dengan taman-taman syurga. Maka sahabat kata ya Rasulullah, taman syurga guananya kita nak mati lagi? Nak syurga guna syurga ni mesti kena mati dulu, akhirat no masuk syurga. Ni dunia ada dah taman-taman syurga. Nak kata ada dah taman syurga. Maka Nabi kata farkai, maka hendaklah berhenti. Kata sahabat, apa dia taman syurga tu ya Rasulullah? Kita ada dunia lagi ni. Taman syurga ni akhirat esok lah. Dokah dunia ada dah. Maka Nabi kata iaitu fi idza matafi ni fi majlis zikri, pada majlis zikir. Pada majlis mengingatkan Allah Ta'ala. Kata ulama fi majlisi ilmi, pada majlis ilmu. Majlis ilmu. Mana kata kita duduk dalam majlis ilmu ini telah masuk dalam taman-taman syurga. Taman-taman syurga. Kalau di dunia ni kita dah jinak-jinak diri kita untuk masuk dalam taman syurga,
maka di akhirat insya-Allah kita akan dapat masuk dalam syurga Allah Taala. Tak. Tapi kalau atas dunia ni dak rajin masuk langsung pada tamat-tamat syurga. Tak. Jumpa nampak jeling je pun. Tak. Dak rajin singgah pun. Tak. Dak kira lah kalau dak sini pun pak lain pun ikutlah. Mana kata dak rajin singgah pun. Tak. Maka orang ni macam manakah dia nak masuk syurga Allah Taala. Nah. Nabi kata lalu tamat syurga berhenti lah. Mana? Majlis ilmu, majlis zikir, majlis ingat pada Allah Taala. Maka dikata dengan lidah ni mana iaitulah mana dengan berzikir kepada Allah. Allah Ta'ala telah menjadikan bagi lidah supaya engkau dapat berzikir. Zikir ni mana? Zikir ni sebut. Dan supaya engkau membaca Al-Quran dan membimbing manusia mana? Ke jalan kebenaran. Nak bimbing, nak bawa manusia jalan ke mana? Dengan kata-kata, dengan royak. Tak dengan beritahu, tak boleh duduk diam saja. Tak, sebab itulah Nabi kata barang siapa yang mempunyai ilmu apabila dia tahu akan suatu perkara yang salah, maka ia diam. Tak, tak kata benda senyap. Orang hina Nabi ke, tak kata benda senyap. Tak, ikut dia, dia hinakan kita. Tak, ni teruk ni. Tak, ataupun orang buat maksiat kapung, tak kata benda, dia tahu benda haram senyap, tak kata benda. Hukum pun tak keluar, tak royak pun. Maka Nabi kata orang ni ialah syaitan bisu. Syaitan bisu ni. Batulah kalau sekiranya ada ilmu hak kita tahu, maka hendaklah kita menyebarkan akan kebenaran khabar. Tak, benda ni tak kena ni. Tak, nak kira ni. Kita tahulah, jangan kita khabar kita tak tahu buat man dah. Ni tak boleh ni. Kita tak tahu mana. Tahu rasa macam tak boleh ni. Tu rasa hati kita. Tak, dia buat hukum ni datang daripada Allah, bukan datang daripada rasa. Dah mana boleh dah ni. Rasa macam tak boleh, rasa tak jadi tu. Dia hukum ni ketetapan daripada hukum syarak. Dia kena tetap, kena kejap. Lepas tu kalau orang tanya soalan tu, kita jawab. Hak tak tahu, wallahu a'lam. Itu je lah. Kalau hak tahu, kita jawab. Tak boleh merasa, rasa-rasa macam boleh rasanya. Tak, rasa-rasa tu buat hukum. Abang ni kalau makan nasi apa rasa-rasa boleh. Tak, kalau buat hukum syarak tak boleh lah buat gitu. Dan lagi pula dia kata bahawanya kerana dan manusia ke jalan kebenaran, apa panggil dengan mulut juga boleh menyebarkan akan perkara-perkara yang benar. Dengan perkataan mulut ni. Sebab Nabi kata mana? Apabila kuasa sekalian kamu. Mana? Bahawasanya dengan mulut ni boleh mencegahkan kamu, memberikan akan pengajaran yang baik dan mencegah daripada perkara-perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi pula dia kata apabila engkau dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehendakmu baik dalam urusan dunia atau urusan akhiratmu, mana supaya engkau dapat melahirkan keperasaan. Mana perasaan? Hari ni berasa nak makan nasi kena khabar. Nak pergi kedai duit ada. Nak makan nasi bisnya. Apa tidak? Mana tidak dapat nak melahirkan perasaan tadi tu. Mana nak tunaikan hajat tadi tak boleh juga. Dengan mudah ni mana boleh melahirkan perasaan dan kehendakmu. Mana baik dalam urusan dunia. Mana contoh kita nak niaga, beli ubat bertimbung-timbung. Lepas tu tak dia tu senyap dak kata dia. Orang kata jah ni jual benda ni. Barang dia orang tanya dia. Senyap tengok kita, orang tengok pun rasa malah nak beli tak. Orang jual tak ada mulut asam. Tapi kalau ada mulut, orang boleh selalu nak royak gini. Apa perlu juga dengan mulut. Nak dengan kata-kata. Tapi hak kata hak betul jangan hak menipu pula. Patutnya hak benda tu hak biasanya dia cakap habis berhaji nama tu habis. Tak kata ni hak barang jadi sungguh tempat lain tak ada dapat kita jadi. Dah ada bohong. Tak. Dah hasil dua je boleh menghilangkan penyakit tu. Tapi nak orang suruh orang beli ni cakap habis. Tak.
Macam Doremi jual ubat dah. Jual ubat main mari beli ubat, dak ubat molek belaka, pakai orang beli belaka. Tiba-tiba kena lipat lebong dah. Tu tak boleh lah. Tapi urusan dunia ni hak bukan hak menipu lah. Dan ataupun urusan akhiratmu mana? Ngamul urusan akhirat ni. Seperti kita nak semayang, seperti kita nak baca Quran, seperti kita nak tanya bab masalah-masalah, tak ngada mulut. Jawab panggil malu bertanya sesak jalan. Nak pergi kampung orang, nak tanya rumah orang, dia dok kata benda dok tahu rumah mana, balik mula apa rumah, dah mana balik rumah, dok tahu rumah mana, dah mulut ada apa dok tanya orang situ. Tak apalah. Tak jadi juga. Panggil mana kita menghilangkan faedah mulut. Hak tu hak patut kata. Nak malu kata sesak jalan. Barulah malu tanya mana? Tak ada jawapan. Apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain dari yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, berarti engkau tidak syukur terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu. Mana? Tadilah dia kata nikmat Tuhan berlidah pada kita ni patut guna perkara-perkara yang harus, atau perkara yang halal, atau perkara yang mana disuruh syarak, sama ada berkaitan dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tiba-tiba dengan lidah ni tidak guna dengan perkataan yang perkara yang disuruh syarak. Mana? Dengan bila berjanji dia menipu. Tak. Nabi itulah Nabi kata ayatul munafiqun salasah. Tanda-tanda orang munafik itu 3 perkara. Nabi kata tanda nak kata orang ni munafik, tapi munafik pada sifat, bukan pada i'tiqad. Tapi kalau munafik pada i'tiqad ni, ni tak beriman teguh lah ni. Mana munafik pada i'tiqad? Panggil zahirnya Islam, tapi dalamnya tak yakin dengan Allah Ta'ala, tak yakin dengan Rasul. Zahir nampak Islam lah, nak juang Islam, nak menegakkan agama Allah Ta'ala dengan semayangnya, dengan nak orang benda-benda Islam buat belaka, tapi dalam hati ni tak berapa yakin betul dok aku buat ni. Nabi Muhammad ni menipu ke gua ni contoh. Dalam mengajar apalah kita begitu, tapi dalam luar-luar kita boleh kau begitu. Maka orang ni jadi orang yang munafik terus tu. Orang panggil musang berbulu ayam. Tapi nak tahu kata orang tu munafik, Nabi kata ada 3 tanda. Tapi kalau dia yakin dengan Allah, yakin Rasul, cuma mulut dia je pasal itu, maka sifat munafik tu. Tapi orang hak sifat gini ni bimbang tu, bimbang takut jadi munafik sungguh. Mana? Yang pertamanya Nabi kata tanda-tanda orang munafik 3 perkara. Apabila mana idza ahdasa, apabila dia berkata-kata, maka berkataan dengan berbohong. Bila dia berkhabar, cakap dengan menipu. Tak faham menipu semua. Kata mamak ada tak? Mamak tak ada rasa tadi. Dah tadi baru sembang dia. Mana ni apa panggil cakap menipu? Mana? Contohnya mamak dok khabar pun dia kata mamak khabar. Mamak kata wi salang lah ke dalah tu, dak lama dak jumpa, dia pergi kat dalah, mu tahu dak mamak kata benda kamu. Mamak kata kamu ni Allah teruk sungguh, dia kata. Menipu apa panggil apa tapi pula. Bila dalah dengan Allah dak suka lah sangat rapat gini. Bocor daripada dia. Ada bila nak cakap suka menipu. Menipu bohong lah. Sebab tu orang dah cakap menipu ni jangan main. Kok mana-mana pun nak menipu juga, walaupun sikit. Kerana apa? Setengah daripadanya bila orang suka berbohong ni mana? Akhir sekali hilang kepercayaan orang padanya, walaupun benda tu sebenar sekalipun. Mana? Bahan menipu dia tu orang berlanggar depan tu. Tak ada pun lambat ada dah lah. Dia menipu cakap. Lelah kali orang berlanggar sungguh, mana? Tolonglah aku ni mutu habis hancur ni. Layang semua padahal sungguh. Benda berlaku tu. Jadi orang hilang harap, orang percaya dah. Walaupun tu jadi seksa atas diri pula. Tak, Allah duk menipu sangat. Kalau orang percaya dah, walaupun benar sekalipun. Dan apabila dia beri amanah, Nabi kata, maka dia mungkiri akan amanah itu, dia akan pecah amanah. Tak beri satu-satu amanah. Mana? Beri simpan taruh duit. Ni hari ni nak taruh duit ni, ambil pegang duit kita nak pergi bank semalam, tapi kita percaya dengan demo ni.
Nak, tapi ni jangan percayalah, scammer banyak. Silap-silap bagi mana? Tak apa hari ni kita awak ada beli barang ni. Beli barang, kalau sekiranya awak ada, kalau tak ada beli kata, tapi ni warna 1,000, tengok duit bank tak ada suruh 1,000. Awak kena aturlah THC saya nak return balik. Tak. Nampak duit bagi berapa aku di belakang. Dah percaya ni. Nah, abang kata contohnya diberi amanah. Beri kepercayaan mana? Suruh kita balik kampung ni, suruh tengok-tengoklah rumah ni. Nah, kita ada ni. Rupanya telefon, hari ni tuan rumah tak ada, mari boleh masuk tak line clear. Contohnya. Maka orang munafik itu contohnya. Dan apabila dia beri janji, dia memungkiri janji. Berjanji mungkir janji. Dah mana esok jadi tak lagi? Beres kita pergi belaka. Warna ni tak apa kalau kita pegang esok barang murah belaka. Contohnya. Boleh murah belaka, boleh rasa bimbang dah kita dah terjadi kau beres belaka. Nom dia mudah je kalau terjadi. Padahal dia tahu dah mana benda tu memang tak boleh buat pun. Memang dia tahu memang dia tak boleh buat, tapi dia janji juga. Nampak munafik. Tapi kalau dia tahu benda tu boleh buat, mana dia berjanji, mana tiba-tiba mana jadi masalah, mana ada masalah gitu, masalah tu, maka bukan kerana dia mungkin janji, memang benda tu mari dengan spontan. Hak ni dia tahu dah memang tak boleh buat, tapi janji apa? Kalau dak ayat gini orang tak ambuh kita lah. Janji manis sikit orang nak lalu lah. Tu contohnya. Maka dia kata 3 perkara ni tanda-tanda orang yang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi pula dia kata, dan lagi pula dia kata bahawasanya mana ni? Dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan di atas dirimu, yang paling berkesan bagi orang lain. Lidah ni dia kata amat berkesan bagi dirimu. Mana? Sebab diri kita ni dia akan ikut apa yang kita sebut. Kalau orang tu bahim nyanyi, tak tu badan ikut sekali lah. Gedik-gedik lah. Tapi kalau lidah tu sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, maka anggota pun akan ikutlah apa yang disebut. Mana akan menjadi kelakuan-kelakuan yang baik lah. Kalau orang tu mana orang panggil jenis mulut uduh ni, orang panggil bahim nyapung pula, bahim ni mulut, orang panggil ni kalau kan ni mulut laser, kata habis orang. Maka begitulah keadaan anggotanya tu badan, orang panggil akhlak ada oleh lah. Dan juga lidah ni dapat paling berkesan bagi orang lain. Mana? Sebab itulah kata sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, dia kata bahawasanya terkena pedang, mana terkena pedang pada tubuh itu terlebih cepat pada memberi sembuh. Kita potong bawang ataupun siang daging orang gebang ni siang-siang kenalah tangan, waktu comel-comel ubat, kalau lama dah hilang lah. Tetapi dia kata apabila luka yang terkena pada lidah, susah nak sembuh. Luka kena pada lidah susah sembuh. Nak kalau orang jenis baik kata kita, orang hak jenis mulut jenis apa panggil lebih kurang jenis kata kita, maka bila kita dah mari terasa hati kau boleh pak mati ya. Tuan tak ada dah, tapi ingat sebut nama tu Allah, kita boleh ingat dia. Tu perik kalau dia kata kita. Mana kata dengan mulut ni bahkan bawa sampai ke mati pun orang ingat lagi. Panggil luka yang terkena dengan sebab perkataan. Sebab itulah Yesus jaga. Dengan mana dengan lidah ni, sebab tu dia kata lidah ni terkadang memberi kesan ia pada dirimu dan paling berkesan ia bagi orang lain. Tengok orang hak lobby, orang hak karuk, panggil hak tebulah, bila biasa orang pergi dengar nasihat ke dia gini terkadang boleh menangis.
Nah, terkadang suka. Nah, benda hak suka menangis ni, mana? Hak benda hak kata hak benda dengar. Kalau mendengar benda hak lawak suka. Kalau mendengar benda-benda hak betul nasihat, dah. Apa yang mengisahkan diri, rasa sedih. Kenapa? Itulah mana terkadang mulut ni dia dapat memberi kesan kepada orang yang mendengar. Bukan bagi diri saja, bukan bagi orang lain juga. Nak? Orang lain juga. Macam kita sindir orang lah. Kita sindir kata kat orang, Allah puas hati tu. Nak? Mari puas hati tu. Nak? Dan berapa banyak nantinya orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam dengan sebab dosa yang diperbuat oleh lidah mereka. Nabi kata ramai daripada manusia yang dihumbangkan ke dalam neraka Allah Ta'ala mana berpunca daripada lidah. Punca dari lidah ni ramai orang terhumbang daripada neraka. Sebab lidah ni orang panggil tak bertulang. Ada tulang ke ada lidah tulang? Ada. Nah, ia ikut dang nak cakap anda pun. Tapi sebab itulah kita kena jaga lidah kita daripada berkata nafsu nafsu nak kata kat orang ni. Hak amalan hak dak kali kata kat orang. Nah, cakap orang sedap cakap kat orang ni. Nah, kena tajuk orang molek ke? Kedai kopi dak kena kopi bekas cawan dak kena sekolah dak kena sekolah dak habis lagi dak sambung pula esok ngat mata esok pula nak ayatnya mana bila kata buat orang ni tapi bila nafsu ni lah mana yang dapat diri kita yang dapat mengawal lidah saat itu kena pelihara nak tapi pelihara tak boleh kabur ni tak pelihara menu malah cakap orang ni kayak orang cakap hari tu lagi nak kita cakap orang terni orang cakap hari tu kita kau malu lagi nak kerana itulah dia kata banyak daripada orang mana iaitulah dihumbangkan ke dalam neraka seperti yang disebut dalam sebuah hadis. Mereka kata ramailah orang yang masuk neraka berpunca daripada lidah. Tak jaga lidah. Sebab itulah apabila diberitahu oleh kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apabila ditahu kata mana kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia kata ya wahai sahabat Nabi dia kata nah apakah yang paling payah kali nak memelihara nah maka kata Sayyidina Abu Bakar makan ni jelai lidah je heret lidah dia kata hak ni lah hak paling payah kali mu nak jaga nah kerana hak ni lah yang akan dapat terhumbangnya seseorang itu mana ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah dia tak ada tulang ikut dah lah bercakap. Maka sebab itulah kita kena jaga pelihara lidah daripada mana melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah Taala. Dan dalam sebuah hadis Nabi dia kata innar rajul la yatakallamu bil kalimati kata Nabi la yudhika biha ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannam 70 kharifan. Sesungguhnya seseorang itu terkadang bercakap dengan satu percakapan dengan tujuan supaya orang yang menjadi tertawa dari sebab percakapannya itu. Mana? Ya cakap tujuan nak orang suka. Bapa cakap ni nak orang suka. Dia suka dengan kalau orang suka kalau dia cakap tu. Lepas tu hak dia buat suka tu dia. Kadang hak benda hak khabar tu tak betul pun. Hak melawak tu hak tak betul. Tak ada kena pada wakil pun menipu kahit dia tu. Maka dia kata supaya orang lain menjadi tertawa dari sebab percakapannya itu. Dia tidak menyangka bahawa percakapan itu akan menyebabkan dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Bila ni? Selama 70 tahun. Masya-Allah. Duk suka buat lawak je, sembang-sembang buat lawak je suka. Duk lepak tepi jalan bawah lapu sutik, dak umur ramai-ramai. Cakap. Cakap saja orang suka ni apa yang pecah perut habis. Suka ni rapau orang kata celaka ni ada pulak lah. Allah nak tidur payah tu. Contohnya dah. Bukan sini dah belah-belah mana? Dak Kazakhstan tu. Lalu dia kata Nabi kata bila cakap ni tujuan ni supaya orang nak suka dengan dia. Tak, tujuan nak suka je.
Mana kata buat lawak lah. Buat lawak ni. Maka terkadang dia tidak menyangka bahawa percakapan itu akan menyebabkan dirinya dilempar ke dalam api neraka selama 70 tahun. Kenapa? Kerana orang yang banyak tertawa kata Nabi akan menggelakkan akan hatinya. Tak? Tengok Nabi suka, Nabi suka. Habis suka Nabi ni nampak gigi je. Tak? Kita bukan nampak gigi, lekung habis pada dalam nampak. Suka ni. Sebab itulah boleh ke? Boleh suka. Tapi jangan terlampau. Terlampau mana menyebabkan jadi gelak hati. Putih hati jadi gelak. Bapalah orang dengar ni orang cakap bab nasihat, rasa tahu rasa tak sebenda pun. Putih ni. Putih daripada banyak tertawanya, tanya suka. Sebab itulah kata Nabi, kalau sekiranya kamu tahu bahawasanya apa yang berlaku di akhirat nanti, maka itulah kamu akan banyak menangis daripada tertawa. Tahu apa? Kerana akhirat Allah lebih tahulah apa hak berlaku akhirat esok, apa hak lebih yang akan berlaku di alam barzah esok. Tak tahulah. Menangis tahulah. Dan lagi pula sekali peristiwa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang tentera Islam yang gugur di medan perang sebagai syahid. Ada seorang sahabat Nabi, tentera Islam ni sahabat Nabi lah zaman Rasulullah. Sebab tiap zaman Rasulullah, tiap mereka yang dah bertemu dengan Rasulullah pada zaman Rasulullah, pada ketika Rasulullah hidup, maka orang ni dikatakan sahabat dan beriman dengan Nabi, sahabat lah. Maka tentera Islam ni sahabat Nabi lah. Maka gugur di medan perang sebagai syahid. Mana kata syahid ni syahid dunia akhirat lah. Yang jihad fi sabilillah, nak mengiklalkan, nak meninggikan agama Allah Ta'ala, tiba-tiba takdir Allah dia mati dalam medan perang tu. Maka lalu ada yang berkata, untung sekali orang ni Rasulullah. Untungnya orang ni, kerana dia telah berhasil mendapatkan syurga. Allah, untungnya orang ni, confirm dah orang ni syurga lah bagi dia. Mendengar ucapan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun dengar khabar itu. Dengar ada sahabat lain khabar ni. Allah kata tu, Rasul dengar, ada dengar kataan tu. Orang kata untungnya orang ni dak confirm syurga dah ni, mati syahid ni. Maka bila Nabi dengar, Nabi kata belum tentu lagi. Dah tentu lagi dia masuk syurga ni. Jadi kejut sahabat. Sebab orang mati syahid ni confirm lah masuk syurga. Bapa? Kerana boleh jadi ia pernah bercakap-cakap perkara yang tidak berfaedah, atau ia bakhil dari sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Mana? Ataupun mana kata pada ketika dia hidup ni, dia suka cakap benda hak tak ada faedah. Nabi kata benda hak tak ada faedah pun, kalau cakap banyak benda hak tak ada faedah, mana walaupun orang tu mati syahid sekalipun, mana belum tentu lagi masuk syurga Allah Ta'ala. Berat besar juga ni. Cakap benda tak ada faedah ni, tilik dia kita bagaimana dak percakapan kita. Batulah hidup kita ni kena banyak zikrullah, kena banyak ingat kepada Allah. Kena banyak ingat Allah Ta'ala. Kena banyak berzikir, kena banyak baca, banyak cakap-cakap tentang Al-Quran dan hadis. Cakap dengan mana? Dengan bentuk nasihat. Atau ia bakhil dari sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Mana? Dia bakhil dari sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakan dia. Mana? Dia ada harta. Bila dia tak ada bagi, mana? Tak sedekah pada orang. Dakang hak dia disimpan tu tak kaya pun dia. Bahkan bawa jadi susah lagi. Kerana kaya hakiki mana, iaitu di akhirat esok. Hak kita bagi orang tu lah. Tak hak kita katakan kita kaya, mana di akhirat esok. Hak kita milih ni belum tentu lagi. Terkadang hak duk makan, duk bawa dah kuih ni, belebok jatuh bahan kucing dia. Tak benar tu. Itu. Dan katanya lagi bahawasanya oleh kerana itu jagalah lidahmu dari 8 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta rabbana azza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.